Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bertemu lagi, diberi kesempatan masa dan diberi kesihatan yang baik untuk kita menyambung perbincangan kita tentang isu wasiat kepada waris. Saya terus sahaja kepada pembentangan lah, maknanya saya kongsi slide presentation saya. Saya ingat lepas-lepas ni makin ramai yang akan masuk kot. Cuma saya tak nak saya tak nak yang dah masuk awal tu menunggu lama. So minggu lepas kita sampai kepada peringkat saya bincangkan tentang terdapat ataupun pandangan tentang wasiat kepada waris tanpa izin waris faraid yang lain. Yang pertamanya, wasiat langsung tidak boleh kepada waris, maknanya wasiat hanya kepada bukan waris. Ini pendapat yang agak keras lah, maknanya melihat ataupun menafsirkan ayat itu, menafsirkan hadis tentang la wasiyata lil waris itu kepada tiada, maknanya tidak dibolehkan wasiat kepada waris secara mutlak, batil secara mutlak. Kemudian pendapat kedua mengatakan dibolehkan wasiat kepada waris asalkan mendapat izin daripada waris, dan izin daripada waris ini dikira izin selepas kematian pewasiat. Dan sebenarnya yang mengatakan dibenarkan wasiat kepada waris dengan izin waris faraid yang lain itu, dia bermaksud apabila waris mengetahui tentang adanya wasiat kepada waris, waris sudah pun mengetahui hak faraid mereka, maka mereka menyelesaikan isu pembahagian harta pusaka itu mengikut ruh wasiat. Maknanya mereka dah tahu hak faraid mereka, tetapi mereka bersetuju, maknanya sebahagian waris melepaskan hak kepada sebahagian waris yang lain kerana bersetuju dengan ruh ataupun spirit wasiat daripada pewasiat itu. Maka persetujuan itu sebenarnya dibahaskan oleh ulama bahawasanya persetujuan sesama waris itu adalah takharuj, maknanya mereka melepaskan hak setelah mengetahui hak faraid mereka. Jadi bersetuju tu bukan sahaja bersetuju tanpa mengetahui hak faraid. Faraid dulu kena tahu, kemudian bersetuju ikut apa yang diwasiatkan, dan persetujuan itu direkodkan sebagai persetujuan secara takharuj, mengikut ruh wasiat. Itu maksudnya wasiat yang dipersetujui, wasiat kepada waris tetapi dipersetujui oleh waris yang lain. So boleh dijalankanlah sebab adanya persetujuan secara takharuj tadi. Kemudian di sana terdapat satu lagi pendapat yang saya mention, iaitu wasiat kepada waris tanpa izin waris faraid yang lain. Waris faraid setelah dia mengetahui adanya wasiat 1/3 kepada waris, tapi mereka ini tak setuju. So adakah ini dibenarkan? Maka terdapat pendapat yang mengatakan wasiat juga adalah sah walaupun tanpa izin waris faraid, asalkan tidak melebihi 1/3. Ini sebenarnya adalah pendapat minoriti. Ini pendapat Imam Al-Hadi, Nasir, Abu Talib, Abu Al-Abbas daripada Zaidiyah dan mazhab Imamiyah. Tapi walau bagaimanapun, apabila kerajaan di beberapa negara di Timur Tengah codified ataupun mengkanunkan kanun wasiat di negara mereka, mereka lebih cenderung untuk menggubal perundangan tentang wasiat dan mengambil pendapat yang ni. Contohnya di Mesir, di Sudan, di Syria, Emiria Arab Bersatu, Iraq dan Iran. Ini bukan saya yang buat kajian ini. Ini kajian dibuat oleh para academician lah, pensyarah di universiti. So saya hanya
ringkaskan dalam bentuk slide ini. So mengikut kajian mereka, terdapatnya peruntukan di negara-negara ini yang membenarkan wasiat kepada waris pada kadar 1/3 tanpa perlu meminta izin daripada waris. Maknanya membaca wasiat kepada waris itu bukan kerana minta izin, maka dia boleh dijalankan. So ini yang berlaku sebab mungkin melihat kepada nak memudahkan pembahagian dan itu adalah hak pemilik harta, maka dia berwasiat kepada waris asalkan tak lebih daripada 1/3, maka kita benarkan terus. So apabila dia dijadikan satu kanun, dijadikan satu statute, maka dia boleh dijalankan sebab dia sudah digubal. Sebagaimana hibah takaful kita sudah pun dimasukkan di dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. So dia berjalan saja. So situasi di negara kita, terdapat 4 negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah yang sebenarnya membenarkan wasiat kepada waris walaupun tanpa izin waris. Dan wasiat itu kepada waris walau tanpa izin waris ini saya tak jumpa kes dibawa ke mahkamah syariah. Saya bukan kata tak ada, saya kata saya tak jumpa. Setakat yang saya ni hari ni saat ini maknanya saya tak jumpa jurnal hukum yang ataupun saya tak jumpa perbincangan daripada daripada pengamal peguam syar'i ataupun daripada hakim-hakim mengenai mereka yang mencabar wasiat kepada waris pada kadar 1/3 di negeri-negeri inilah, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah. Tetapi walau bagaimanapun perkara ini kita perlu tahu, dan bagi saya apabila negeri-negeri ini menggubal peruntukan membenarkan wasiat kepada waris, maka kita boleh tulislah wasiat kepada waris sekiranya klien kita berada di negeri-negeri ini. Dan saya tulis pun. Maknanya saya tulis dekat situ berdasarkan Seksyen 11/2 dan Seksyen 26/2 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Kelantan, saya dengan ini dan tanpa menafikan hak waris dalam hukum faraid, saya dengan ini mewasiatkan bahawasanya 1/3 daripada harta saya dibahagikan kepada isteri saya. So disebut dalam wasiat itu dengan jelas Seksyen 11/2 dan Seksyen 26/2, dia nak bagi dekat isteri dia pada kadar tidak melebihi 1/3. Contohnya, so kalau selalunya kalau seorang isteri tak jadi isu lah, ataupun tak tahulah kalau dia ada mak ayah dan isteri tak ngam dengan mak ayah mungkin jadi isu, tapi tak ada kes lagi lah. Ataupun mungkin orang tak tulis wasiat begitu kot. Cuma mungkin orang tak perasan ke apa, saya tak pasti. Cumanya di negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah, dia telah mengambil pendapat ini. Dia telah mengambil pendapat ini ataupun dia telah mengambil penderafan yang dibuat di negara-negara Timur Tengah tadi. Seksyen 11/2 menyebut seseorang boleh menentukan bahagian masing-masing warisnya dari harta pusaka. Ia dianggap sebagai wasiat tertakluk kepada Seksyen 26/2. Maka dia tulis direct kat situ, kita seorang ni orang Islam di negeri ni, di 4 negeri ni, dia boleh menentukan bahagian masing-masing warisnya. Waris, bukan menyebutkan waris. Mana kita boleh tentukan wasiat kita kepada waris. Dan ia dianggap sebagai wasiat, mana kita boleh buat wasiat kepada waris mengikut Seksyen 11/2, tetapi tertakluk kepada Seksyen 26/2. Seksyen 26/2 hanya mengatakan sesuatu wasiat itu hendaklah tidak melebihi daripada kadar 1/3. Maka kita dibenarkanlah untuk menulis dalam wasiat kita pembahagian kepada waris, asalkan tidak melebihi daripada 1/3. Dan dia tidak ada mention langsung perlu mendapat izin pada waris dan sebagainya. Tetapi hanya ada di 4 negeri ini sajalah, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah. Sebenarnya yang memulakan penderafan sebegini ialah di Selangor. Di Selangor pada tahun 1999. Pada zaman Datuk Seri Dr. K. Toyo menjadi Menteri Besar. Apabila Menteri Besar pada masa itu memberi motivasi lah kepada Majlis Agama Islam dan dibentuk jawatan kuasa untuk menggubal enakmen wasiat orang Islam Selangor, maka dibuat draft Seksyen 26/2 ni dan Seksyen 11/2 ni, maknanya memberi
kebebasan kepada penduduk di negeri Selangor untuk berwasiat kepada waris pada kadar tidak melebihi 1/3. Kemudian Negeri Sembilan pada tahun 2000, Negeri Sembilan pada tahun 2004, Melaka 2005 dan Kelantan 2009 dan Sabah 2018. Juga nak kata copy paste tu tak adalah, maknanya mengambil juga wording daripada klausa tersebut. Walau bagaimanapun Negeri Selangor pada tahun 2016 membuat pindaan terhadap enakmen wasiat orang Islam Negeri Selangor, dan Negeri Selangor dia delete section ni, klausa ni, section ni tentang wasiat kepada waris pada kadar 1/3 bahagian ini. Negeri Selangor delete. Jadi Negeri Selangor sekarang ni dia tidak benar, bukan dia tidak benarkan, dia silent. Dulu dia benarkan, sekarang dia silent. Kenapa isu tu boleh berlaku di Negeri Selangor apa semua, itu saya tak nak bahas lah. Saya takut sensitif kepada mereka yang menggubal ini. Ya, jadi tapi walau bagaimanapun Negeri Sembilan dan Melaka dia maintain klausa ni. Di Kelantan pun dia maintain, dan di Sabah dia ikut balik, walaupun Sabah tu enakmen wasiat orang Islam negeri Sabah pada tahun 2018, tapi dia tidak follow apa yang Selangor buat. Selangor dia buang section ni. Pahang ada satu lagi enakmen wasiat orang Islam di Malaysia ini, ialah di negeri Pahang. Di negeri Pahang dia tidak membenarkan wasiat kepada waris. Dia membenarkan wasiat kepada waris, tetapi dengan syarat mendapat izin daripada waris. Jadi sekarang ni yang maintain klausa ni, maintain, kita kira penggubal ini dia tahulah, sebab tu dia buat benda ni. So dia masih lagi maintain, dia adalah dia punya intention dia mungkin untuk memudahkan orang Islam di negeri-negeri terbabit membahagikan terus wasiat, membahagikan terus harta kepada beneficiary waris yang dikendakinya pada kadar tidak lebih 1/3 melalui instrumen wasiat, dan pembahagian kepada waris melalui wasiat itu tidak perlu dicabar kerana mengambil pendapat minoriti tadi dan digubal dalam bentuk penggubalan undang-undang. Di Pahang 2017, Pahang ni enakmen wasiat orang Islam Pahang tahun 2017, ditulis secara jelas, saya tak ingat, mungkin section 29, hanya membenarkan wasiat kepada waris jika mendapat kebenaran waris faraid yang lain. Di Pahang ni jelas. Pahang ni dia agak lain sikit penderafan undang-undang, penderafan enakmen wasiat orang Islam negeri Pahang. Dia tidak nampak copy paste sangat daripada negeri-negeri lain. Dia adalah suatu penderafan yang sedikit berlainan, dan dia punya susunan section pun dia lebih banyak. Saya rasa dia section 29 bukan section 26. Kalau tak silap saya, tapi kena cek balik lah. Tapi di negeri-negeri yang saya sebut tadi, memang section 11/2 dan section 26/2. Section yang sama walaupun 4 negeri. Sebab dia lebih kurang saja dia punya wording. Di Pahang ni dia lain, dan dalam beberapa klausa lain pun Pahang dia draft dengan sedikit berlainan lah. Di negeri-negeri lain, negeri yang ada wasiat, nama wasiat ni hanya ada 6, iaitu di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang dan Sabah. Di negeri-negeri lain termasuk di negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di negeri Terengganu, di negeri Johor, di negeri Perlis, negeri Perak, Kedah, Pulau Pinang, Sarawak, semuanya belum ada lagi enakmen ataupun akta wasiat. Kalau di wilayah kita panggil akta lah. Kalau negeri-negeri lain kita panggil enakmen. Apa beza antara enakmen dengan akta? Enakmen tu kalau sesuatu perundangan yang diputuskan oleh Badan Perundangan Negeri, kita panggil enakmen, kecuali wilayah persekutuan sebab dia bukan negeri, maka kita panggil dia akta. Itu je. So tidak ada, negeri-negeri lain tidak ada lagi enakmen wasiat, dan di wilayah persekutuan belum ada akta wasiat. Jadi apabila isu pengesahan wasiat dibawa ke negeri-negeri lain, maka dia dibawa berdasarkan enakmen pentadbiran agama Islam negeri masing-masing. Maka perbahasan dibuat oleh Perguruan Syar'i di negeri-negeri tersebut adalah satu perbahasan secara umum, iaitu mereka selalunya, kalau secara umum ni kita hendaklah memberi prioriti kepada mazhab Syafi'i. Kita tak bahas melalui section sebab tak ada enakmen. Maka kita bahas apakah pandangan mazhab Syafi'i terhadap
terhadap wasiat ini. Adakah wasiat ini sah ataupun wasiat ini tidak sah. So dia akan jadi bahaslah, wasiat kepada waris, ini adalah tidak sah kerana tidak boleh membuat wasiat kepada waris bla bla, macam itulah lebih kurang. Tapi boleh juga dikatakan ini adalah sah kerana waris sudah pun mengetahui. Jadi dia akan timbul itu saja, tak ada pun isu wasiat kepada waris dibenarkan pada satu kadar per 3. Saya rasa tak timbul. Sebab mazhab Syafi'i memang tidak membenarkan wasiat kepada waris kecuali dengan izin waris tu, sebab dia mengizinkan secara takharuj. So kalau buat wasiat kepada waris di negeri-negeri yang tidak ada yang nama tadi, maka bergantunglah. Kalau ada orang yang challenge, maka plaintiff tadi perlu berhujah dengan kuatlah untuk maknanya ada waris tak setuju. Kalau waris tak setuju, dia nak suruh enforce juga, maka agak sukarlah saya nampak di negeri-negeri lain, kecuali di 4 negeri tadi sahaja yang boleh mempertahankan wasiat kepada waris asalkan tidak melebihi kadar 1/3. Sebab kalau lebih daripada 1/3 itu dikira sebagai banyak. Ath-thulutsu katsir, 1/3 itu sudah pun banyak kan. 1/3 sudah pun banyak ni, dia boleh menjadi satu guidance ataupun guideline. Kalau kita meniaga pun kita ambil markup 1/3, 33.33%. Kan, kalau modal kita 100, maka kita jual RM133.33. Banyak tu untung RM33.33 sebab modalnya 100. Lebih kurang macam tu lah. Tapi orang berniaga pandai lah sebab dia berniaga. Tapi kalau nak menjadikan hadis itu sebagai guidance di dalam perniagaan, maka kita boleh katakan ath-thulutsu katsir, maknanya untung 1/3 daripada modal sudah pun banyak. Macam tu lah lebih kurang. Tapi boleh je kalau nak untung berapa-berapa pun. Boleh je nak untung berapa-berapa sebab untung ataupun harga jual beli itu berdasarkan kepada saling meredai antara penjual dan pembeli. Cuma guidance 1/3 tadi berdasarkan hadis tu lah, apabila dikiaskan ataupun di syarah hadis tu. Walaupun hadis tu sebenarnya berkaitan dengan wasiat Sa'ad bin Abu Waqqas mewasiatkan kepada seluruh muslimin muslimat itu apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, cukuplah dengan wasiat pada kadar 1/3 sebab 1/3 itu pun sudah pun banyak. Hendaklah kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan waris dalam keadaan meminta-minta. Jadi ada yang menafsirkan 1/3 katsir, ath-thulutsu katsir itu maknanya untung 1/3 itu memadai di dalam sesuatu perniagaan lah. Tapi itu guidance lah, itu pun guidance. So disebabkan adanya 3 pandangan tadi, maka dokumentasi wasiat adalah 3 cara. Dokumentasi wasiat dari sudut pembahagian tu terdapat 3 cara lah. Ada yang hanya buat wasiat kepada bukan waris, so dia tidak buat wasiat kepada waris. Dalam dokumentasi wasiat dia, kalau nak tulis wasiat dengan saya hanya tulis wasiat kepada bukan waris. So kalau waris saya tak nak tulis, sebab saya tak nak dokumen wasiat saya ni dicabar. Jadi wasiat yang dia tulis hanyalah wasiat kepada bukan waris sahaja. Sebab ini memang okey lah kalau wasiat kepada bukan waris, dan semuanya hendaklah pada kadar 1/3 lah. Dia hanya tulis wasiat kepada bukan waris. Dan kebanyakan syarikat-syarikat amanah dan apa yang dibuat oleh peguam-peguam pun saya lihat mereka ni buat wasiat kepada waris. Sebab ramai orang yang datang ni dia memang nak bagi kepada waris. Adalah yang nak bagi kepada bukan waris, contohnya dia ada anak angkat, contohnya dia nak bagi derma jariah kepada masjid dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang ni dia datang, saya nak buat wasiat kepada anak saya. Waris lah tu. Saya nak buat wasiat nak bagi kat isteri saya. Kalau suami datang, dia nak bagi wasiat kepada isteri dia. Kalau isteri datang, memang dia tidak wasiat kepada suami, dia wasiat kepada anak. Memang macam tu je. Jadi tak apalah kan, harta masing-masing kan. So itu yang banyak, dia memang nak bagi wasiat kepada waris dia. Jadi apa yang dibuat oleh syarikat amanah, dia akan tulis dulu, okeylah wasiat dulu, tulis aja apa yang kamu nak wasiatkan kepada waris. Dan melebihi 1/3 pun saya tengok dia hentam saja apa dia nak, bukan dia hentam, maknanya dia tulis saja apa yang dia nak wasiatkan tu. Dia tulis ini wasiat. Lebih 1/3 pun tak kisahlah, kepada waris pun tak kisahlah. Itu je wasiat yang dibuat. Saya tak tahu yang perunding wasiat ni dia explain atau tidak kepada orang yang menulis wasiat tadi. Kalau jumpa saya memang saya explain lah, tapi yang orang lain tu saya tak tahu, itu SOP masing-masing.
Kemudian ditulis selepas habis tu, contohnya klausa 10 tu dia tulis, saya dengan ini mewasiatkan uh, pembahagian harta saya seperti berikut. Rumah ni bagi kepada waris ni, rumah ni bagi kepada waris ni. Memang waris. Kemudian klausa 11 tu dia kata pembahagian kepada klausa 10 di atas adalah tertakluk kepada keizinan waris-waris saya. Sekiranya waris-waris saya tidak bersetuju dengan klausa 10 tersebut, maka saya dengan ini mengarahkan wasi saya untuk membahagikan harta pusaka saya mengikut hukum faraid. Dia tulis macam tu. Tapi dia tak explain sangat yang sebelah tu, dia tulis je. Sebab benda tu dah ada dia punya template dia tu. Yang dia duk tanya sekarang ni nak bagi wasiat kepada siapa, itu je. Sebab dia pun nak seal. Contohnya lah, bukan saya kata semua perunding pusaka macam tu. Sebab kalau cakap banyak sangat kan orang nak buat wasiat tak jadi buat wasiat pula. Rugi kat seal. Tapi saya tak tahu apa yang dia segi marketing dia macam mana. Tetapi dari sudut template yang dibuat oleh kebanyakan syarikat amanah dan kebanyakan saya tengok wasiat-wasiat tulis oleh peguam semua tu, memang dia akan buat aja wasiat kepada waris walaupun lebih 1/3, cuma dia letak klausa tersebut. Selepas daripada diwasiat tu dia tulis klausa 10 tersebut adalah boleh dijalankan sekiranya mendapat izin daripada waris. Semaknanya dia cuba mengambil pendapat wasiat kepada waris dengan syarat mendapat izin waris faraid yang lain. Macam tu. Walaupun dia tak tulis benda tu, dia tulis di klausa selepas tu. So ada sebahagian saja. Sebahagian tu saya tak nampak lagi orang lain. Saya je lah yang saya nampak sebab saya buat. Wasiat yang saya tulis memang ada sebahagiannya saya tulis macam saya kata tadi lah. Dia kata tanpa, lebih kurang macam tu lah, tanpa menafikan hak waris terhadap hukum faraid berdasarkan Seksyen 11/2 dan berdasarkan Seksyen 26/2 Enaman Wasiat Orang Islam Negeri Sembilan. Saya dengan ini mewasiatkan 1/3 daripada harta saya kepada waris. Ataupun diwasiatlah apa-apa, tapi jumlah tu memang kadar 1/3 kepada waris dia, apa-apa yang nak wasiat. Ataupun tak sampai 1/3 lah, 20% ke apa. Maknanya dalam lingkungan 1/3 dan dia jelas. Maknanya dia jelas, dia sudah diterangkan oleh penulis wasiat bahawasanya dia berhak untuk membuat wasiat walaupun kepada waris, dan dia tak ada perkataan sekiranya waris saya tidak setuju maka pembahagian tersebut adalah berlaku secara faraid. Tak ada. Nak bagi kod faraid macam mana, memang hak dia. So dia bagilah 1/3 walaupun kepada waris, dan dia sebut section. Dalam wasiat tu dia sebut section sebab penulis macam itulah. Dia tulis 11/2 dan 26/2. Dan mungkin klausa seterusnya saya selalunya saya tulis juga. Saya telah diterangkan oleh peguam saya yang menyediakan wasiat ini bahawasanya isu wasiat kepada waris adalah suatu isu khilaf, tetapi saya berpegang kepada peruntukan undang-undang yang tersebut di atas. Contohnya macam itulah, macam-macam dia boleh tulis. Saya tak ingat. Saya bukan nak ajar buat draft wasiat hari ni. Nak ajar buat draft wasiat itu sesi lain. Yang pentingnya faham cara untuk kita menulis wasiat. Sama ada kita nak tulis wasiat hanya kepada bukan waris, ataupun kita nak tulis wasiat kepada waris tapi kita ada klausa seterusnya yang kita menyatakan pembahagian. Klausa 10 contohnya lah. Klausa 10 tadi dia memang panjang sebab klausa 1 tu pelantikan wasi, klausa 2 wali mal, klausa 3 bayar upah haji, bla 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 bla. Memang panjang. Yang nak tulis pembahagian ni dia 10-11 lah kadang-kadang. Tengok kepada kandungan wasiat lah. Selalunya dia dah belakang-belakang baru dia bagi. Dia akan kata pembahagian kepada klausa di atas adalah tertakluk kepada izin waris. Selalunya itu dia macam itulah. Itu cara penderafan tentang dokumen wasiat. Kita boleh buat 3 cara lah berdasarkan negeri mana wasiat itu berada. Berdasarkan negeri mana wasiat itu berada dan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh pewasiat lah, oleh anak guam kita lah, oleh klien kita tu. Itu yang maksud saya. Seterusnya saya sentuh sikit tentang pelaksanaan wasiat. Kenapa kita penting sangat untuk tulis wasiat ni? Ataupun kenapa penting sangat kita melantik wasi? Kalau kita tulis pembahagian
harta melalui wasiat, tapi kita tak lantik wasi, dia still dipanggil sebagai dokumen itu kita panggil kematian tidak berwasiat. Kematian berwasiat ini merujuk kepada dia panggil wisayah. Wasiat lain, wisayah lain. Wasiat tadilah berwasiat untuk bagi kepada sekian. Itu wasiat. Wisayah ni ialah melantik wasi di dalam dokumen wasiat. Sebab ada dokumen wasiat dia tidak ada wisayah. Ada dokumen wisayah tapi tidak ada wasiat. Dia hanya melantik wasi. Saya dengan ini melantik amanah raya sebagai wasi saya. Terima kasih. Habis macam tu je. Ada ramai nak pergi haji ni ramai. Bagi pergi buka kantor saya nak sign tanda nak tulis wasiat, sign wasiat. Wasiat tu hanya melantik wasi. Lepas tu apa nak tulis? Nanti balik haji lah kita cerita. Sebab dah nak pergi haji ya, sign aja dulu. Mudah juga buat bisnes macam tu. Eli bila kalau dia mati, lepas tu balik haji pun 10 tahun tak update pun wasiat tersebut. Wasiat itu hanyalah wisayah dia panggil. Dia hanya melantik wasi. Tapi tidak ada apa-apa cerita lain. Cuma bila dia lantik wasi, kita panggil kematian itu berwasiat. Walaupun dia tak adalah nak cerita panjang-panjang lebar. Itu pun sudah memadai, at least memudahkan urusan pentadbiran harta pusaka pewasiat lah. Yang tidak berwasiat ni dia tidak ada pelantikan wasi. Dia tidak ada pelantikan wasi. Even tadi dia ada tulislah wasiat dia, dengan ini saya mewasiatkan bahawasanya harta saya ni dibagikan sekian-sekian. Tapi tak ada bermukaddimah dia untuk melantik wasi. Itu kita panggil kematian tidak berwasiat. Maka kita kena ambil surat kuasa mentadbir terlampir wasiat dia panggil. Sebab dia tidak ada wasi. Itu dalam pengurusan nanti saya akan bincang lebih detail lah. So apa yang dimaksudkan sebagai kematian berwasiat ini adalah pewasiat itu, si mati tadi dia sudah menulis satu wisayah, satu surat wasiat melantik siapakah wasi dia, siapakah yang akan mentadbir harta pusaka dia selepas dia mati. Maka kita panggil dia adalah kematian berwasiat. So mudah bagi wasi tadi untuk menguruskan harta pusaka si mati, sebab wasi tadi dia boleh pohon geran probate dia panggil, memohon geran probate di Mahkamah Tinggi Sivil. Ada orang minta saya terjemahkan geran probate, memang tak boleh nak terjemah kepada Melayu pun geran probate lah. Saya tak biasa dengar geran probate. Tak apalah tak biasa dengar, tapi memang tak boleh nak terjemah dah. Itulah bahasa Melayunya dia, itulah bahasa Inggerisnya. Tak boleh nak terjemah dah. Memang dia geran probate lah. Oh ini bercakap bahasa undang-undang, bukan bercakap bahasa orang awam. Orang awam kau undang-undang ke, memang probate istilah dia. Nak terjemah macam mana lagi, saya pun tak tahu nak terjemah apa. Sebab memang istilah dia adalah geran probate. Tak pernah dengar tu tak pernah dengar lah. Yang memang tak boleh nak terjemahkan. Bukan semua benda boleh diterjemahkan. Memang itu satu istilah. Sebab untuk membezakan antara geran probate dengan surat kuasa mentadbir. Geran probate ni hanya untuk orang yang mati ada wasiat. Kalau mati tak ada wasiat, memang tak dapat probate. Kalau dapat probate, ada wasiat lah tu. So dia ada beza dengan surat kuasa mentadbir. Kalau surat kuasa mentadbir tak ada wasiat. Kalau ada wasiat dia panggil geran probate. Tapi geran probate selalunya non-Muslim lah. Selalunya non-Muslim. Dia 32 NCVC. Kalau tidak berwasiat ni dia panggil 31 NCVC. So kalau tidak berwasiat, maka kita perlu menguruskan harta pusaka si mati tadi melalui pengurusan harta pusaka yang biasa, bukan melalui geran probate. Iaitu yang biasa ni dia akan banyaklah, dia akan banyak kerenah, kena tengok harta alih, harta tak alih, nilainya berapa, lepas tu kena cari waris. Waris kadang-kadang tak bergaduh pun, cuma seorang dekat India, seorang dekat Australia, ataupun di Malaysia ni pun seorang dekat Terengganu, seorang dekat Sabah, seorang dekat Johor. Jadi panjang cerita kalau tidak berwasiat. Sebab geran probate tadi dia tidak perlu cari waris. Wasi boleh terus memfailkan permohonan geran probate. Dia hanya mengeksibitkan wasiat yang sah dan dia mengeksibitkan dua orang menjadi saksi, membuat affidavit menyatakan wasiat terakhir si mati yang sah ada pada wasi tersebut. So settle. Kalau orang lain yang tak puas hati, dia adalah cara dia untuk dia masukkan caveat pusaka dan dia macam-macam lah cara itu dalam proses lain lah. Saya tak boleh explain hari ni sebab bukan itu tajuk dia, itu tajuk dalam pusaka besar nanti. So itu kelebihan apabila adanya wasiat. Pelantikan wasi memang mudah. Mudah, saya ingat seminggu. Bukan seminggu, maknanya perfailan tu pun mudah, jimat. Lepas tu wasi boleh carilah waris sebab dia sudah pun mendapat geran probate. Macam tu. Lebih mudah lah, lebih mudah. Kalau yang tidak berwasiat ni yang panjang cerita.
Dia akan, sebab kita nak, yang panjang cerita tu sebab kita kena ambil penolakan waris. Dalam yang tidak berwasiat ni dipanggil affidavit penolakan pentadbiran. Dah lah kena buat ni lagi apa, permohonan pengecualian bon jaminan. Memang banyak renyah kalau tidak berwasiat. Lepas tu kita tak tahu nak pergi mana. Kalau kita kena kumpulkan harta pula. Sebab dia pergi tu mengikut jumlah harta. Tapi kalau probate dia tak kisah berapa nilai, pergi je. Bawah 2 juta pun pergi mahkamah untuk ambil probate. Contohnya yang ni kena tentukan ada harta tak alih, kemudian nak cari waris. Benda-benda macam tu dia agak sedikit rumit lah, tetapi bukanlah tak boleh buat. Boleh je buat surat kuasa mentadbir pun. Dan banyak kita buat surat kuasa mentadbir. So kita lihat di mana sama ada kita nak ambil, dia panggil surat kuasa. Orang awam dia panggil surat kuasa. Surat kuasa ni kita nak ambil mana, sama ada di amanah raya ataupun di unit pusaka kecil, unit pembahagian pusaka kecil, ataupun di mahkamah tinggi sivil, yang mana saya akan cerita prosedurnya, konsepnya dalam perbincangan yang lain lah. Jadi kesimpulan kita pada hari ini kita ambil awal pun tak apa, sebab kita sambung yang daripada minggu lepas sahaja. Kesimpulannya ialah wasiat kepada waris ni kita boleh pecahkan kepada 3. Sama ada kita langsung tidak buat wasiat, tiada wasiat kepada waris, maka kita hanya menulis wasiat kepada bukan waris sahaja, ataupun kita buat wasiat kepada waris pada kadar 1/3 walaupun tanpa izin waris. Kalau kita kan anak guam kita berada di Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah, maka dia ada satu pilihan dekat situ, sama ada dia, maknanya dia bolehlah buat wasiat yang kepada bukan waris tu, tapi maknanya kalau nak buat wasiat kepada waris pun boleh, tapi jangan lebih 1/3. Sebab tuan ni berada di negeri ni, Seksyen 11/2 dan Seksyen 26/2 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Sembilan bla bla bla. Kan boleh bayar mahal sikit sebab kita explain ternampak cerdik tu. Maknanya explain tu lancar je dengan seksyen yang kita sebut lah. Jangan bimbang, seksyen cover. Boleh buat kalau wasiat kepada waris. Asalkan jangan lebih 1/3 sebab tuan berada di Negeri Sembilan. Tuan berada di Melaka, berada di Kelantan atau berada di Sabah. Orang Kelantan, saya orang Kelantan, mudah ni orang Kelantan ni. So tapi saya tak jumpa kes lagi lah kalau dibawa ke mahkamah pun, tapi memang ditulis sebegitu rupa. Ada yang mencadangkan supaya dibuat suatu research, kenapa penggubalan undang-undang di negeri 4 negeri ni ambil pendapat itu. Adakah memang itu desakan penduduk di negeri tersebut, ataupun penduduk tak kisah pun, penduduk tak kerti-kerti pun. Tiba-tiba je penggubal yang buat kan. Tak tahu mana datang dulu, sama ada memang adanya pushing factor daripada orang-orang Islam di 4 negeri tersebut yang nakkan wasiat kepada waris, ataupun tak ada pun pushing factor, tetapi kebijaksanaan penggubal itu yang mengkaji benda ni, maka dia pun tak apa kita tulis di negeri kita macam ni. Saya tak tahu itu, sebab saya malah tak nak ulas macam tu, sebab saya pun tak ada data. Tapi kalau nak buat kajian bolehlah. Yang mana-mana duduk di universiti apa semua tu bolehlah nak buat kajian, nak buat tesis pun boleh saya rasa. Benda-benda macam ni. Dan yang umumnya wasiat kepada waris dengan syarat mendapat izin waris ini ditulis secara jelas dalam Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Pahang. Cumanya saya berpendapat negeri-negeri lain yang tidak ada Enakmen wasiat, dia sebenarnya ambil pendapat ni lah. Ambil pendapat wasiat dengan wasiat kepada waris dan izin waris. Walaupun negeri-negeri lain tu dia silent. Bila dia silent, dia akan jadi panjang lah sikit penghujahan tu di mahkamah syariah kalau isu itu ditimbulkan oleh defendant lah. Kalau lah plaintiff pohon pengesahan wasiat, defendant pun tak bantah, tak ada isu lah. Tak ada isu. Tapi kalau tak ada isu, tak payah bawa ke mahkamah pun. Tak payah bawa ke mahkamah pun. Wasiat bukannya semua wasiat perlu disahkan oleh mahkamah. Kalau tak ada isu, tak payah bawa ke mahkamah. Dah setuju dengan wasiat tersebut pun tak boleh jalan kalau wasiat settle. Dia bawa ke mahkamah ni apabila tak setuju. Bila tak setuju, so plaintiff kena buktikan wasiat itu sah, defendant kena kata itu tidak sah. So kalau setuju, tak payahlah bawa ke mahkamah. Nak buat apa lagi? Mungkin nak bawa sebab nak endorse lah, nak endorse untuk dapatkan perintah pengesahan wasiat tersebut supaya mungkin boleh ambil satu vesting order. Tapi saya tak nampak pun, saya tak pernah jumpa pun sampai ke tahap tu, sebab kuasa wasi tadi, wasi tidak perlu pun pengendosan ataupun wasi tidak perlu pun vesting order sebenarnya.
wasi yang dapat geran probate tadi, dengan wasiat yang dia ada tu, dia boleh terus sahaja memindah milik kepada penerima. Sebab benda tu tak challenge. Kalau challenge memang dia kena dapatkan lah. Sebab itulah saya tak nampak sangat isu pengesahan wasiat di mahkamah tu. Yang banyak di mahkamah pengesahan hibah. Pengesahan hibah memang banyak lah. Pengesahan sama ada sesuatu itu harta yang sudah dihibahkan ataupun itu menjadi harta pusaka. Itu banyak. Sama ada itu kadang-kadang dia bagi amanah lisan. Oh, ini bukannya turun milik kepada ni, ini dia sebagai pemegang amanah saja tapi pemegang amanah secara lisan. Itu banyak agak di court. Sama ada dia menjadi harta pusaka ataupun dia menjadi harta amanah sebab pengamanan secara lisan bukan melalui Seksyen 344 Kanun Tanah Negara. Kadang-kadang ada benda-benda macam tu. Pengesahan wasiat ni saya tak nampak sangat sebab kalaulah wasi dia sudah dapat geran probate, dia tak perlu pengesahan wasiat. Sebab benda tu tak dicabar, maka dia boleh jalankan mengikut kuasa probate yang dia ada tadi. Kalau ada isu-isu tentang wasiat pun mungkin dia akan bergaduh sebab yang ni kata wasiat tidak ditulis tarikh. Itu ada di court. Sebab yang ni kata, wasiat saya adalah wasiat terakhir si mati. Yang ni kata, wasiat saya adalah wasiat yang terakhir. Jenis si mati ni suka tulis wasiat. Dia tengok program lain tulis wasiat tapi tak ingat nak tulis tarikh. Jadi kita tak tahu wasiat mana yang terakhir. Itu ada clashing antara wasi yang dengan wasi yang ni. Jadi dua wasi ni bergaduh untuk menentukan wasiat mana yang terakhir. Itu ada. Tapi tak banyak lah pun. Tapi itulah pengesahan wasiat. Kalaulah ada isu-isu tu ditentukan di mahkamah syariah lah. So cara kita nak buat instrumen wasiat tadi, maka kita ada 3 cara. Sama ada kita buat strict saja. Kita tak nak tulis kalau wasiat kepada waris, kita hanya nak tulis wasiat kepada bukan waris saja. Maka instrumen wasiat kita bukan baku sampah punya wasiat lah. Sebab kita memang kita strict. Saya nak tulis wasiat, saya hanya tulis kepada bukan waris pada kadar 1/3. Memang hebatlah wasiat kita kan, takkan dicabar lah sebab tak ada isu lah. Kalau wasiat kepada waris yang orang buat dengan izin waris. Tapi bagi saya kalau pewasiat itu bermastautin lah, bukan berada sekejap bermastautin, maknanya dia memang tinggal di situ dan memang berniat untuk mati dan dikebumikan di situ, bermastautin di situ, di Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah. Maka dia ada satu choice lagi yang agak kuat bagi saya, dahannya agak kuat sebab dilindungi oleh peruntukan undang-undang. Maka dia boleh buat wasiat kepada waris walaupun tanpa izin waris. So saya ingat itu saja perkongsian saya tentang wasiat kepada waris. Hari ini kita pendek saja sebab kita hanya menyambung pendek pun. Okeylah tu 40 minit okeylah, maknanya kita menyambung tentang perbahasan ataupun perbincangan tentang wasiat kepada waris. Saya akan sambung lagi tentang perbincangan tentang wasiat ni pada minggu-minggu hadapan. Tetapi dia bukan fokus kepada wasiat kepada waris, tapi saya akan fokus kepada dokumentasi dan pelaksanaan wasiat ataupun isu-isu lain yang berkaitan dengan wasiat lah. Dia kadang-kadang kalau ada soalan dia boleh tulis dalam chatting ni. Kalau saya tak jawab minggu ni pun saya akan jawab bila saya ada kesempatan untuk jawab lah kan. So saya ingat itu saja untuk malam ini. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas istiqomah ini menjadikan kelas ini berpanjangan. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.